Selamat kembali bersama kami dalam Samat Pagi Malaysia. Ya. Syafiqah, sebelum kita nak berbicara berkenaan topik kita yang seterusnya, saya nak bagi sedikit peribahasa lah. Ya. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, laut mana yang tidak bergelora. Ya, betul. Jadi sangat signifikan lah berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan kemurungan dan juga keadaan diri. Ya, betul. Seperti mana Munawar katakan tadi, setiap manusia sebenarnya akan ada masalah. Tapi bagaimana kita nak tangani, mungkin ada orang boleh menghadapi masalah tersebut dengan keadaan yang tenang. Tapi mungkin ada yang sedikit tewas. Jadi kepada mereka ini, mungkin akan mengalami sedikit kemurungan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita membantu mereka dan juga untuk mengenal pasti apakah simptom-simptom kemurungan ini, bersama dengan kita di studio ialah Tuan Abdul Subhan Mahfuz, seorang terapis dan juga coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, kalau kita lihat ya di media sosial, semakin lama semakin membimbangkan, merunsingkan. Ialah walaupun sekarang semakin terbuka orang bercerita mengenai kemurungan ini, tapi itu bukan satu indikasi yang baik sebenarnya. Sebab kita pun risau, takut dia akan membawa kepada keadaan bunuh diri dan sebagainya. Tapi kita perlu faham juga terlebih dahulu apa maksud murung itu. Sebab takkanlah sentiasa kita nak senyum pula, takkan duduk diam itu dah pun dianggap sebagai murung ya Tuan. Alright. So basically mengikut pada apa yang dinyatakan tadi itu betul. Keadaan diri kita ni sentiasa berubah. Dan bagaimana keadaan diri kita ni berubah adalah melalui persekitaran kita. Environment ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita katakan event tau. So bila sesuatu event itu berlaku, event itu adalah satu keadaan yang mana kita tak boleh ubah. Dia berada di luar kawalan kita. Cuma dalam kawalan kita adalah how we want to respond. Okey. Respon inilah yang akan menentukan result kepada event itu. Ada orang, situasi yang sama berlaku. Contoh katakan kemalangan, kehilangan kaki. Respon dia adalah habislah hidup aku, apa nak jadi, aku dah tak boleh buat apa dah. Keadaan aku ni, hidup macam ni dah tak berguna. Sedangkan ada orang, event yang sama, kehilangan kaki, dia mungkin respon, oh ini satu ujian untuk aku, Tuhan nak tingkatkan lagi darjah aku perlu lebih, berusaha lebih lagi daripada sebelum ni. So, result dia tu akan menjadi berbeza. So, bila kita kata kemurungan ni adalah hasil daripada wayang minda yang dimainkan dalam minda tu dan diamplifikan secara besar-besaran terhadap pola pemikiran yang negatif. So, bila dia masuk kepada pola pemikiran yang negatif, murung ni dia lebih kepada kita merisaukan benda yang dah berlaku tu. Berbeza dengan anxiety. Anxiety ni kita more worried about future. Kita terlalu bimbangkan tentang masa depan apa yang nak berlaku. So, bila kita masuk dalam state murung ni, kita terikat dengan past kita. So, kita tak boleh nak leraikan dekat situ dan kita membawa past itu bersama-sama. Yang menyebabkan kita masuk dalam keadaan murung. Okey, jadi kita harap penonton faham untuk kita membezakan di antara keduanya, kemurungan dan juga anxiety seperti yang diterangkan. Sangat penting sebenarnya bagaimana untuk kita bertindak balas terhadap apa yang berlaku, seperti yang dinyatakan Tuan tadi, event yang berlaku dalam kehidupan kita. Sama ada kita nak bertindak balas secara positif ataupun negatif. Namun untuk kita membantu, ialah mungkin ada dalam kalangan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang mungkin mengalami anxiety ataupun kemurungan ini. Apa sebenarnya tanda-tanda yang boleh kita kenal pasti untuk kita mula-mula untuk membantu mereka? Alright. Kalau kita berkata tentang tanda-tanda kan, dia ada satu akronim tau daripada pakar psikologis dunia, which is Dr. Stephen Gilligan, Robert Dills. Mereka mengeluarkan satu akronim iaitu crash state. Okey, crash state ni adalah keadaan di mana kita sangat-sangat disempowerment. Kita rasa tak bermaya, kita buntu, kita rasa kita berada dalam kegagalan, dunia ni ibarat dah menjadi gelap untuk kita. So, akronim dia C tu adalah contracted. Kita mula menguncupkan diri kita, kita feel so empowerless, kita dah tak ada kuasa, semua di hadapan kita ni kita dah tak ada peluang apa dah. Kita rasakan situasi tu sangat menghimpit dan menekan kita. Dan bila dia turun ke level bawah lagi, dia akan mula jadi reaktif. Tadi dia menguncup dan sekarang ni dia mula jadi reaktif. Dia mula jadi reaktif ni, dia mula bertanya kepada diri dia soalan-soalan yang mana tidak lagi membantu dia untuk berkembang. Dia lebih menjatuhkan dia ke dalam lembah yang gelap tu lagi. So, dia akan menjadi lebih gelap lagi. Dia akan menjadi sangat reaktif. Dia dah tak nak lagi bergaul dengan orang, apa semua. And then, dia akan analisis dan paralisis. C-R-A. A itu adalah analisis dan paralisis. Dia akan analisiskan semua
Yang tadi reaktif tu kan, dia mula bermain dengan soalan tu, dia akan mula analisis soalan-soalan tu. Orang ni dah tak sayang aku dah, situasi ni dah macam ni, sampai bila aku nak macam ni, kalau keadaan macam ni apa akan jadi. So dia mula analisis soalan-soalan tu dalam mind dia tahu. Benda ni sebab bila kita bercakap sesuatu atau kita berfikir sesuatu, kalau sekarang ni you all fikir sesuatu, dia akan pop up satu picture dalam mind kita ni. So picture tu picture yang macam mana, positif or negatif. So mind kita akan believe ini yang dia nak. So kalau picture tu adalah picture tentang kemurungan, kegagalan, kesedihan, so mind kita ibarat dia akan attract kesedihan tu lebih pada dia nak yang itu. So dia akan turun ke bawah lagi. Bila dia dah analisis sampai paralisis, dia akan mula separatekan diri dia. Dia dah tak nak lagi dah bercampur dengan orang apa semua. Semua orang benci aku, tak ada siapa sayang aku. Buat apa aku nak bergaul? So dia akan pencilkan diri dia, dan bila masuk ke lembah yang paling dalam sekali, ini yang sangat-sangat berbahaya. Dia akan hate dan hurt. Dia akan mula benci diri dia, dan dia fikir, kalau aku hidup macam ni, keadaan aku macam ni, buat apa lagi aku hidup? Baik aku tamatkan saja riwayat hidup aku. So crash. Dia akan mula dengan kontrak, dia akan mula jadi reaktif, dia akan analisis sampai menyebabkan dia paralysis, kemudian dia akan separatekan diri dia, dan peringkat terakhir sekali dia akan hurtkan diri dia. Dia akan mula benci. So ini tanda-tanda tau. So bila kita melihat tanda-tanda ni, cuba lihat, adakah kita pada level masih lagi kita menguncupkan diri kita, kita rasa kita ni tak layak, tak yakin, ataupun kita dah mula jadi reaktif dah, banyak berfikir, banyak termenung, ataupun kita dah mula bertanya soalan-soalan yang tak membantu kita. Sebab kita bimbang, kalau dia sampai separate dan hurt tu, dia akan mula mencederakan diri dia, dia dah sukar untuk diselamatkan, melainkan intervention melalui pakar yang mana boleh ubah pola pemikiran dia, ataupun at the last situation dia terpaksa bergantung dengan ubat lah. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Sebenarnya kita boleh merawat diri kita, masalah pemikiran kita ni, dengan membetulkan pola pemikiran kita itu sendiri. So kita mempunyai kuasa tu. Kuasa itu sebenarnya ada dalam diri kita. So, make sure kita identify keadaan diri kita ni. Itulah bila kita bercakap mengenai kemurungan ni, dia punya stages dia. Dia ada mild, moderate and severe itu tadi. Yang paling kita tidak mahu seperti mana Tuan katakan tadi, sehingga ke stage yang makan ubat itu. Itu kalau boleh kita nak elakkan. Tapi sebelum nak elakkan itu, rawatannya perlu ada. Betul. Sekarang ini ramai pula yang mengatakan self-diagnose pun dah cukup. Dengan rakan-rakan pun sudah. Sebab mungkin bagi mereka, nanti tak ada masa nak jumpa macam Tuan, tak ada, nak kena bayar lagi. Boleh tak sebenarnya kita nak self-diagnose ni sebenarnya? Okey, self-diagnose ni boleh. Cuma sejauh mana kita boleh diagnose dan percaya pada diagnose itu, sebab kita tak ada kepakaran itu. So, adalah lebih wajar kita adakan satu set of questionnaire yang mana kita boleh jawab. Itu boleh jadi satu bentuk self-diagnose yang mana kita boleh dapatkan tools tu. Selain daripada tu, kita kena berjumpa dengan pakar yang mana mereka ni ada kemahiran dan juga kelayakan untuk interject ataupun intervene keadaan tu menjadi lebih parah lagi. Sebab kalau kita self-diagnose pun, kalau kita kata pada level reaktif tadi tu, dia dah tak terima dah pendapat daripada orang luar. Dia dah tak nak dah. Dia akan diagnose diri dia dalam keadaan yang negatif itu. So, untuk keluarkan dia daripada lembah tu, dia memerlukan seseorang untuk baling tali dan angkat dia keluar daripada situ. Okey, Tuan, kita akan bersambung semula dengan topik kemurungan ini, sebab kita nak terus saja bersama dengan rakan kita di Terengganu bagi program Baik, terima kasih Siti Hanin Jamil atas perkongsian khususnya berkenaan Madani Afiat, bagaimana inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk merakyatkan KKM. Tadi bersama dengan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa yang merupakan Menteri Kesihatan. Ya, kita masih lagi bicara mengenai isu kemurungan. Kalau tadi program Madani Afiat memberi fokus mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sama jugalah dengan kes kemurungan ini. Kita kalau boleh tak nak sampai ke stage ataupun peringkat yang terakhir, itu peringkat makan ubat tu. Jadi kalau di awal-awal itu tadi, bagaimana sebenarnya Tuan rawatan yang terbaik untuk mereka yang mengalami kemurungan? Alright. So kalau berkata tentang rawatan tu, first macam tadi kata self-diagnose tu kan. And then macam tadi kita katakan crash state tu, dia ada opposite dia. Yang mana kita boleh letakkan diri kita dalam situasi itu yang mana boleh mengeluarkan kita secara automatik daripada kemurungan itu sendiri. So opposite kepada crash adalah coach state. Keadaan diri yang sangat empowerment. Kita memiliki kuasa itu pada diri kita. So, C yang pertama adalah kita centerkan balik
apa saja negativity yang ada, thoughts, pemikiran ke apa, kita pusatkan balik semua energi kita. Kita jangan biarkan kepada persekitaran itu mengawal kita. Kita take back all to ourselves. Kita take control, kita take charge. Kita center kembali all energy kepada diri kita. Itu yang pertama. Okey, lepas kita centerkan balik, kita perlu open. Kita perlu open. Nak buka apa, kita buka semua deria kita. Kita buka semua information, maklumat kita. Kita buka kepada semua possibilities yang ada. Sebab di luar sana tu, there are infinite possibilities. Peluang yang tak terjangka. Mungkin kita meratap pada satu pintu yang tertutup, sebenarnya di sebelah kita tu ada satu pintu yang lebih indah lagi yang terbuka untuk kita. So kita tak nampak sebab kita tak buka diri kita kepada peluang-peluang itu. Dan seterusnya, bila kita open, ini perkara yang paling penting sekali pada stage aware. Awareness adalah kunci kepada perubahan. Selagi mana kita tak sedar, kita tak wujudkan kesedaran bahawa aku perlu ubah keadaan ini. Aku tak boleh duduk dalam kemurungan ini. Sampai bila aku nak duduk dalam keadaan yang powerless ni? So, bila kita aware, kita akan mula mencari jalan, mula mencari peluang untuk keluar daripada gelap gelita dunia yang menyelubungi kita tu. Kita boleh keluar kepada mentari. Dia for sure, lepas malam pasti akan ada siang. Percayalah tu. So kita kena aware dekat mana siang tu. Kita nak bergerak ke situ. Kita bukan nak duduk dekat situ selama-lamanya dalam kegelapan itu. Kita boleh keluar. Dan yang boleh bantu kita sebenarnya, yang paling penting sekali bukan orang lain, diri kita sendiri. Dan ini ayat Al-Quran sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan mereka ubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Betul. So awareness itu sangat penting. Nak tak aku berubah? Atau kita rasa ini satu label yang best, kita duduk dalam label tu. Aku ada kemurungan, aku ada anxiety. So Betul. Sebenarnya ia perlu bermula dengan diri kita sendiri. Nilai kesedaran perlu ada, khususnya dalam kita memastikan kesihatan mental kita berada pada tahap yang terbaik. Okey, ialah mungkin ada dalam kalangan kita yang mengalami kemurungan, yang beranggapan bahawa aku ni tidak bagus, aku ni tidak bernasib baik, aku ni sentiasa malang. Jadi itu pandangan ataupun stigma negatif yang ada dalam fikiran yang perlu kita ubah. Jadi dari segi pengalaman Tuan sendiri sebagai terapis, apa antara kisah-kisah ataupun pengalaman bersama dengan pesakit? Mungkin kisah kejayaan lah, daripada kegelapan kepada sinar mentari yang boleh kita kongsikan. Alright, saya boleh kongsikan satu kes, kita katakan ni severe case jugalah, satu kes yang sangat berat, which is dia ni pada waktu kecil dulu dia pernah di harass, dan gangguan seksual, dan benda tu bermain dalam fikiran dia. Benda tu dah tak berlaku pada waktu itu tau. Cuma apa yang berlaku kepada dia, menariknya tubuh kita ni, dia tiba-tiba out of a sudden dia akan mula rasa sensation dalam badan dia tu, sensasi tu akan mula berlaku, dan dia akan mula start menangis. Dia tak boleh nak kontrol diri dia. Dia akan masuk dalam bilik air ke apa di tempat kerja ni dia akan masuk dalam bilik air, dia akan tepuk-tepuk, tampar-tampar pipi dia supaya dia tak rasa sensasi tu pada tubuh dia. So sebenarnya itu adalah satu movie yang terakam dalam mind dia, dan dia keep play repeatedly, yang menyebabkan benda tu wujud dalam diri dia dan terakam secara saraf, secara neuron ni. Chemical neuron ni dia terakam dan dia playkan balik benda tu secara berterusan. So bila kita duduk dengan dia, kita melihat timeline kehidupan dia tu, benda tu berlaku pada waktu itu. Macam saya cakap tadi, orang depres ni dia akan bawa past dia. Kan? Benda tu dah tak berlaku sekarang. Why you are keep playing that movie inside your mind? Okey. So benda tu dah berlaku kan? Macam saya cakap, you aware benda tu dah berlaku. Now you dah aware benda tu berlaku, lepas tu you connect lah dengan benda tu. That's part of you yang menyebabkan you jadi seperti ini pada hari ini, dan you terima benda tu, you hold that to yourself. Bila you terima keadaan itu, dia akan, bukan kata masalah tu akan hilang, dia akan membuka jalan dan memudahkan perjalanan you. So bila kita interject melalui thinking pattern tau, sebab mind kita ni dia sangat wild and violent. Bila kita tak kawal dia, dia akan mengawal kita, dan dia akan bawa nasty thought yang mana pemikiran yang terlampau liar, yang mana beyond our control. So bila kita duduk lebih kurang 3 jam, 3 jam dengan that client, kita betulkan dan kita buat sedikit terapi lah. Secara subconsciously mind kita buat sedikit terapi, dan Alhamdulillah benda yang dia carry selama 12 tahun tu hilang.
Dia dah tak rasa sensasi tu apa semua, dia hilang. Just of thinking of pattern, you accept benda tu dan you hold that to yourself dan mind kita shift. Sebenarnya sangat mudah untuk kita keluar daripada kemurungan ni tanpa ubat. Kalau kita jumpa dengan right person, salah satunya mungkin you boleh jumpa dengan counselor, you boleh jumpa dengan coach, terapis. Mereka ni ada formula teknik yang boleh membantu keluar dalam keadaan yang sangat pantas. Bayangkan 12 tahun 3 jam. So dia dah tak ada lagi sensasi tu, dia dah tak ada rasa, dia boleh bebas bekerja. Kalau sebelum tu bayangkan keadaan dia, bekerja dalam keadaan yang macam mana. Dia nak perform, tekanan KPI, all that thing. So ini adalah satu sudut yang mana kita perlu melihat. Selagi mana kita tak keluarkan diri kita atau kita tak seek for help, kita akan terperangkap dalam kepompong itu. Dan yang boleh keluarkan kita, yang first kali adalah awareness kita. Kita nak tak keluar ataupun kita selesa dengan label tu. Kita bangga dengan label tu. Yang paling penting sekarang ni kesedaran diri sendiri terlebih dahulu. Kita kena bantu diri kita sebab belum tentu orang lain pun nak bantu. Betul. Kalau tak kita nak bercakap dengan orang lain pun belum tentu mereka seorang pendengar yang baik, dan kita risau juga mereka ada persepsi tersendiri kerana bukan semua boleh bersimpati dengan nasib mereka. Jadi kepada anda yang mungkin mengalami masalah kemurungan, penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini, segera dapatkan bantuan. Mungkin boleh terus saja berjumpa dengan Coach selepas ini, Coach ya. InsyaAllah. Terima kasih Coach atas perkongsian pada pagi ini, khususnya untuk kita memahami berkenaan kemurungan dan juga keadaan diri yang sangat penting untuk kita bicarakan pada pagi ini dan juga menilai situasi semasa. Dan sekarang ini kita nak terus saja ke